Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Okey, so pada hari ini kita akan teruskan perbincangan kita dalam tugasan sejarah tingkatan 3 ya. Yang mana pada hari ini fokus cikgu adalah kepada untuk membimbing awak semua dalam membina kajian literature, kaedah kajian dan juga sumber rujukan. Okay, pada minggu lepas kita dah bincang bagaimana nak membina penyataan masalah dan juga objektif kajian. Juga harap semua pelajar dah ada penyataan masalah dan juga dah berjaya membina apa yang dia nak kaji. Okay, ataupun kita panggil objektif kajian. Okay, apa fokus dia untuk kajian sejarah dia pada tahun ini. Okay, itu adalah objektif kajian. Okay, so pada hari ini kita nak teruskan iaitu berkenaan dengan kajian literature, untuk membina kajian literature. Okay, sekejap Okay, so kita nak membina kajian literature. Okay, apa itu kajian literature? Okay, apa itu kajian literature? First kali kita nak tahu. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kajian literature? Okay, itu persoalan kita lah. Okay, apakah kajian literature? Okay, kajian literature ni lah contohnya awak nak membuat satu tajuk berkaitan dengan Tok Janggut. Cikgu bagi contoh Tok Janggut. Okay, yang mana Tok Janggut, tajuk awak, Tok Janggut adalah seorang pengkhianat atau pejuang. Okay, buktikan, ataupun jelaskan. Okay, itu awak punya fokus awak. Okay, Tok Janggut adalah pengkhianat atau pejuang. Buktikan. Okay, jadi kajian literature ni lah kajian yang pernah dibuat oleh orang lain sebelum awak buat berkenaan dengan tajuk yang lebih kurang sama. Okay, yang tajuk yang lebih kurang sama dengan apa yang awak nak kaji. Maknanya pernah diceritakan sebelum ni, pernah direkodkan sebelum ni tentang tajuk yang sama dengan apa yang awak nak kaji pada tahun ini. Itu adalah kajian literature. Boleh faham tak maksud aku? Boleh faham tak? Itu adalah kajian literature. So, awak kena cari satu kajian, satu kajian literature untuk menyokong awak punya kajian. Yang mana kajian itu ada pernah dilakukan oleh orang lain sebelum ni. Bukan kita nak kaji, cuma kita nak sebagai rujukan saja, sebagai rujukan utama kita, untuk kita menjalankan kajian itu sekali lagi, mungkin awak ada membuat tambah baik daripada kajian yang telah dilaksanakan sebelum ni. Ada penambahan-penambahan isi yang boleh awak nyatakan dalam kajian awak berbanding dengan kajian literature yang awak rujuk sebelum ni. Itu kehendak, itu objektif dia lah. Kenapa perlu ada kajian literature. So kajian literature ni boleh dalam banyak bentuk lah. Dalam bentuk yang paling kalau di peringkat universiti, kajian literature ni adalah tesis. Tesis yang telah dilaksanakan oleh orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang sebelum kita lah. Mungkin 2 tahun lepas ada yang melaksanakan tajuk yang sama, ataupun 3 tahun lepas ada melakukan kajian yang sama. So kita boleh ambil dia punya kajian tu sebagai kajian literature kita, rujukan untuk kita melaksanakan kajian kita pada kali ni. Mungkin kita nak tambah baik daripada kajian dia, ataupun mungkin kita nak tambah isi daripada kajian dia. Itu yang pertama. Kita ambil tesis ataupun kita panggil tesis lah.
Yang kedua, kita boleh ambil daripada buku. Okay, buku sama ada buku rujukan, buku teks dan apa-apa sahaja buku yang ada menceritakan tentang tajuk kajian yang awak nak kaji. Contoh buku adalah yang paling dekat dengan awak adalah buku teks. Yang paling tepat yang dekat dengan awak adalah buku teks. So buku teks tu ada, dalam buku teks tu menceritakan tentang Tok Janggut. Tok Janggut, yang mana dalam buku teks tu ada menerangkan tentang siapakah Tok Janggut, bagaimana perjuangan dia, dan apa yang diterangkan dalam buku teks tu ada dalam objektif kajian awak. Ada dalam objektif kajian awak. Kena dengan apa yang awak nak kaji. So buku teks tu boleh dijadikan sebagai kajian literature. Bukan kita nak tiru, tapi kita nak jadikan dia sebagai rujukan utama kita. Faham? Okay, faham Jagnesh? Kita tak faham lagi? Okay, so selain daripada itu banyak lagi lah. Banyak lagi, contohnya awak buka internet nanti awak jumpa artikel-artikel yang ditulis oleh profesor ke, yang ditulis oleh orang-orang yang terdahulu. Ada lengkap dia punya maklumat penulis dan sebagainya, pun boleh dijadikan sebagai kajian literature. Itu adalah maksud kajian literature. Boleh? So, dalam kajian awak ni, kajian literature ni dia tak perlu tulis panjang-panjang. Untuk bahagian kajian literature, awak just perlu menulis dia punya maklumat sahaja. Maklumat siapa yang membuat kajian, tajuk dia, nanti ada format lah, nanti cikgu akan bagi format dia. So sekarang ni tugas awak cari dulu apa kajian literature yang awak ada. Nanti tulis mengikut format yang cikgu berikan. Boleh? Contoh you tunjuk satu contoh. Kajian literature aku tunjuk. Sekejap. Stop sharing yang ini. Ini adalah contoh kajian literature. Ini adalah contoh kajian literature. Sekejap, aku besarkan sikit. Dia boleh nampak. Ni. Ini merupakan contoh macam tesis lah. Tesis yang mungkin daripada buku tesis sendiri ataupun daripada internet secara digital pun boleh diambil. Yang mana ada dia punya penulis dia siapa, tajuk dia apa dan sebagainya lah. Ini kita boleh ambil sebagai kajian literature. Ataupun ada buku-buku cerita tentang Tok Janggut, ada buku-buku rencana, ensiklopedia ke, ataupun buku teks sendiri, buku cerita, ataupun buku-buku rencana berkaitan dengan Tok Janggut boleh diambil sebagai kajian literature. Ini adalah contoh kajian literature. Jadi apa yang kita nak tulis adalah, bukan kita nak tulis semua ni. Bukan kita nak tulis semua dia punya kajian ni, bukan. Ini adalah kajian dia. Kita nak tulis adalah kajian kita. So ini sebagai rujukan saja. Jadi dalam kajian awak, dalam yang 5 helai tu, awak just tulis maklumat apa tajuk dia, siapa penulis, kalau ada tahun berapa, kalau ada penerbit, siapa penerbit dia. Dia macam tulis sumber rujukan juga. Dia macam tulis macam tu je. Tapi satu je kat atas. Satu je, cukup satu kajian literature pun boleh. Kalau ada banyak lagi bagus. Cukup, kalau ada satu dah cukup memadai. Dengan syarat ada. Ada kajian literature. Jangan tak buat langsung. Tak buat langsung nanti awak tak akan dapat markah full mark untuk bahagian perancangan. Sebab awak tak buat, tak melaksanakan. Bahaya dia lain. Kalau melaksanakan salah dengan tidak melaksanakan, dia berada di laju TP yang berbeza. Kalau awak tak melaksanakan, awak terus jatuh ke TP yang ketiga, maknanya tak lengkap. Tapi kalau awak buat tapi tak berapa tepat, contohnya salah, awak masih lagi boleh up ke TP yang keempat. Buku teks sahaja boleh? Boleh. Buku teks sahaja pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ada buku-buku lain yang boleh support, lagi bagus lah. Lagi bagus, maknanya kesungguhan awak mencari bahan tu lebih
lebih bagus lah berbanding dengan kalau tak ada sangat buku teks pun dah cukup. Okay, yang penting nanti awak menghuraikan tu nanti yang penting. Okay, boleh? Okay, ini adalah contoh kajian literature. Cara tulis dia macam ni saya tunjuk cara tulis dia. Okay, dia tak jelas sangat tapi adalah contoh dia ni. Okay, aku besarkan sikit. Okay, ni. Ini adalah penulisan kajian literature. Contohnya pelajar ni dia ada 3 kajian literature dia. Satu adalah buku buku Tok Janggut tu sendiri. Tok Janggut Pahlawan Kelantan 2010, Abdul Latif, PTS Publishing. Ni adalah cara tulis, ringkas dia tulis. Lepas tu dia ada Sejarah Peperangan Tok Janggut 2016, Hamdan Aziz, penerbit Universiti Malaya. Ini dia ambil mungkin daripada tesis yang ditulis oleh profesor dan sebagainya. Ataupun ditulis oleh pelajar-pelajar universiti, kajian yang dia buat. Yang ketiga pun sama, ni lebih kepada dia dicari di arkib, jumpa di arkib negara tentang satu artikel yang ditulis oleh Muhammad bin Samsudin tentang perjuangan Tok Janggut. Okay, dia ada maklumat ni, dia boleh ambil semua tu sebagai kajian literature dia. Okay, so dia adalah 3. Tapi cikgu tak tetapkan 3, cikgu tetapkan cukup ada 1 pun dah cukup. Okay, untuk kajian literature. Okay, boleh faham? Okay, ada soalan nak tanya berkaitan dengan kajian literature? Okay, so buat satu saja. Buat satu saja Zangwei, senang. Okay, buat satu. Setakat ni minimum 1. Dah cukup dia punya. Tapi kalau tiba-tiba awak jumpa lagi buku lain, boleh masukkan sekali dalam kajian literature. Okay, tambah lagi kajian literature awak. Okay, alright. So itu berkaitan dengan kajian literature. So cikgu ulang sekali, dia adalah satu kajian yang pernah dibuat oleh orang lain sebelum kita sebelum kita nak buat ni, pernah dibuat oleh orang-orang lain, mungkin dari golongan yang belajar di universiti ataupun yang menulis buku ataupun buku teks sendiri, boleh dijadikan sebagai kajian literature. Okay, kalau boleh elakkan menggunakan buku teks tingkatan 3 lah. Kalau boleh awak luahkan sikit skop mencari kajian literature tu kepada buku teks yang lama. Contohnya awak cari yang buku teks form 5, ada abang ke, ada ataupun nak pinjam di SPBT ke nanti kalau ada, buku teks tingkatan 2 KBSM ataupun buku teks tingkatan 5 KBSM. Buku teks tu sekarang dah tak digunakan, mungkin ada disimpan di SPBT di sekolah, nanti mungkin awak boleh pinjam daripada SPBT. Okay, itu kesungguhan itu menunjukkan kesungguhan awak untuk melaksanakan kajian, bukan duduk depan komputer je. So kita kena mencari, pergi perpustakaan ke, cari buku berkaitan dengan tokoh yang awak nak kaji pun boleh. Okay, perpustakaan sekolah ke ataupun perpustakaan kat luar pun boleh. Tapi kalau takut mungkin zaman musim COVID ni nak keluar, boleh setakat buku teks. Kalau tak ada sangat, barulah boleh dibenarkan buku teks tingkatan 3. So usaha dulu untuk mencari buku teks yang lain. Okay, ada soalan? Sebelum kita pergi yang kedua berkaitan dengan kaedah kajian. Okay, kaedah kajian. Okay, untuk kaedah kajian, yang kedua adalah kaedah kajian. Okay, untuk kaedah kajian, cara penulisannya ringkas macam ni je. Okay, dia tak perlu sebab kita nak 5 helai je. Kalau awak tulis panjang-panjang, nanti lebih daripada 5 helai. Kita nak fokus kita adalah kepada laporan. Ini baru bahagian A, bahagian yang pertama. Ini adalah bahagian yang pertama yang just awak perlu nyatakan saja apa yang awak nak kaji, kaedah apa yang awak gunakan, apa sumber sejarah yang awak dapat daripada kajian itu. Itu adalah fokus. Okay, so cara menulis kaedah kajian simple macam ni je. Kaedah kajian, apa kaedah yang awak gunakan? Okay, macam-macam kaedah yang boleh awak gunakan. Okay, contohnya dia kata dia pergi perpustakaan. Okay, contoh pelajar ni dia pergi perpustakaan, dia dapat bukan buku tu di perpustakaan. Jadi kaedah yang digunakan adalah kaedah perpustakaan. Boleh cikgu terima sebagai kaedah. Okay, ataupun dia mendapatkan maklumat tentang kajian yang dia buat ni melalui video. Okay, melalui video ataupun melalui rencana di TV dan sebagainya.
Okay, itu dia melalui penglihatan dia. So bila penglihatan, kita boleh katakan kaedah pemerhatian. Okay. Ataupun dia menggunakan kaedah media. Media dia banyak lah, media sosial, media cetak, media elektronik, media internet dan sebagainya. Okay, itu kita panggil sebagai kaedah media. Ataupun kaedah melayari internet. Itu lebih tepat lah kalau menggunakan internet. Kaedah melayari internet. Kalau dia ada temu ramah dengan orang lain, dengan cikgu sejarah ke, dengan siapa-siapa yang boleh dia percayai untuk mendapatkan maklumat, itu kita panggil kaedah temu ramah, ataupun kaedah temu buat. Itu adalah kaedah. So untuk kaedah, cikgu perlukan 3 kaedah. 3 kaedah yang berlainan. 3 kaedah yang berlainan untuk support awak punya kajian. Contohnya awak dah cari internet, itu adalah kaedah internet ataupun kaedah melayari internet. Kedua awak cari melalui apa lagi, video ke apa, itu kaedah pemerhatian boleh ambil. So cuba cari sekurang-kurangnya 3. Cikgu, kalau awak guna kaedah kajian perlu buat borang ke? Kalau nak buat temu ramah, borang apa maksudnya? Borang nak pergi ke tempat tu ke apa? Kalau buat temu ramah, boleh buat dia punya dialog dia. Dialog, awak tanya apa jawapan dia. Dan dapatkan sikit dia punya tanda tangan yang awak interview tu. Tanda tangan dia, nama dia apa, umur dia berapa, dia tinggal kat mana. Secara ringkas saja. Untuk awak masukkan ke dalam sumber rujukan. Sumber rujukan nanti awak perlukan maklumat-maklumat tu. Untuk orang sumber, nama, umur dan juga alamat. IC tak payah jangan minta IC, nanti dia tak bagi. So IC ni sulit sikit. So minta nama, umur dia berapa dan alamat dia. Kalau dia tak nak bagi umur, awak agak-agak lah. Kalau yang lebih tua daripada awak, agak lah, takkan bagi 10 tahun umur kan. Nama 10 tahun, tak logik lah. Sumber rujukan awak umur 10 tahun. Jadi agak-agak lah umur dia berapa. Asalkan cukup. Soal selidik boleh. Soal selidik pun boleh. Itu kita panggil kaedah analisis data. Boleh juga. Kaedah analisis. Sebenarnya kaedah ni apa-apa saja yang awak nak tulis boleh. Dia tak ada syarat dia. Kaedah macam mana. So awak ada kaedah yang logik yang boleh diterima untuk kajian awak, cikgu boleh terima. Dia fleksibel sikit lah. Apa kaedah. Jangan kaedah meniru. So dia tak logik lah. Kaedah yang digunakan adalah kaedah meniru kawan. So kaedah juga tapi tak logik. So itu tak boleh diterima. Jadi carilah kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan kajian yang awak nak buat. Maknanya yang realiti lah. Contoh awak dapat maklumat tu daripada internet. So tulis kaedah internet. Awak dapat maklumat tu daripada buku. Tulis buku tu daripada mana? Daripada pustakaan, tulis kaedah pustakaan. Ataupun kaedah apa kita panggil? Menganalisis buku. Boleh juga tulis. Kalau tak boleh nak tulis kaedah perpustakaan. Kaedah pemerhatian. Kalau taklimat, itu bukan kaedah. Kaedah daripada ni adalah kaedah mendengar taklimat. Itu bukan kaedah. Soal sidik sekurang-kurangnya kena berapa helai borang. Terpulang kepada apa yang awak nak tanya. Terpulang pada apa yang awak tanya. Biasanya kalau soal sidik ni lebih daripada satu soalan lah. Kalau satu soalan, baik tak payah buat soal sidik, buat soal jawab je. Biasanya soal sidik ni yang ringkas, ya tidak ataupun borang ke apa, mungkin dalam 5 soalan ke, bergantung kepada apa yang awak nak dapatkan maklumat daripada orang tersebut. Merujuk balik kepada objektif kajian awak. Tanya yang berkaitan dengan objektif kajian supaya awak akan dapat isi untuk menulis dalam laporan nanti. Itu yang penting. Jangan tanya yang berapa lah. Contohnya anak berapa orang, umur berapa, gaji berapa, itu tak ada kena-mengena. So cari yang berkaitan dengan, kalau awak Tok Janggut, apa maklumat yang boleh dapat berkaitan dengan Tok Janggut daripada orang tersebut, daripada soal selidik awak tersebut. Boleh faham? Itu adalah kaedah kajian. Cara tulis dia nanti dalam laporan macam ni je. Cara tulis dia macam ni sahaja. Ini yang cikgu tunjuk ni,
yang kita tulis ni, ini awak akan tulis di dalam kelas so ini akan awak tulis dalam kelas. Tapi awak dah boleh bawa lah yang ni. Yang untuk bahagian yang pertama ni sebenarnya awak dah boleh ataupun macam mana kalau ikutkan kena tulis dalam kelas, okey. Sampai semua ni kena tulis dalam kelas. Jadi awak dah boleh bawa lah sumber-sumber rujukan awak semua tu untuk ditulis dalam kelas. Okey. Okey. Ada soalan berkaitan dengan kaedah kajian? Nanti kalau ada soalan masa awak buat, ada kemusykilan ke, ada yang tak faham, boleh tanya kemudian yang berkaitan dengan kaedah kajian. Okey. Yang ketiga, yang terakhir lah untuk bahagian yang pertama ni adalah berkaitan dengan sumber rujukan. Okey, berkaitan dengan sumber rujukan. Okey, so sumber rujukan, cara tulis macam ni lah yang ditulis. Dan nanti juga akan share dia punya format format untuk sumber rujukan yang perlu awak ikut. Kalau buku, macam mana nak tulis buku. Okey, kalau akhbar macam mana nak tulis akhbar. Okey, kalau kertas seminar ke macam mana, internet macam mana. So dia ada kaedah-kaedah penulisan dia. Okey, yang perlu awak ikut lah. Okey, contoh penulisan macam ni lah. Kalau buku, tulis buku apa yang pertama, ada 2 buku, tulis ada 2 buku maklumat dia. Kalau akhbar apa, tarikh dia berapa, halaman yang keberapa. Kalau sumber rujukan tu kertas perbentangan ke kerja seminar ataupun tesis, tulislah dia punya tajuk dia. Okey, berkaitan dengan apa. Kalau internet, tulis dia punya address dia. Okey, address dia di mana awak dapat maklumat tersebut. YouTube dikira internet YouTube dikira sebagai sumber internet sebab dia ambil daripada internet. Buku di perpustakaan dikira sebagai buku. Okey, buku ilmiah. Apa-apa sahaja buku, daripada perpustakaan ke, daripada rumah awak ke, daripada sekolah ke, kalau dia berbentuk buku adalah buku. Okey, buku ilmiah ataupun buku. Kalau majalah, tulis majalah. Okey, majalah dia ada cara tulis dia. Kalau ensiklopedia, dia ada ensiklopedia. Okey, dia lain ensiklopedia dengan buku dia lain. Okey. Buku ni macam buku cerita, buku teks, buku rujukan, buku rencana. Okey. Kalau kat depan tu tulis ensiklopedia, itu bukan buku. Itu adalah ensiklopedia. Okey? Boleh? Itu berkaitan dengan sumber rujukan. Okey, ada pelajar dia tulis sumber rujukan, ada juga pelajar tulis dia bahagian hadapan ni dia tulis ringkas je. Okey, contoh dia tulis sumber rujukan, lepas tu dia tulis buku, akhbar, kertas perbentangan, internet. Dia tulis macam tu je kat depan ni. Dia tak tulis lagi maklumat-maklumat ini. Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat maklumat-maklumat ini nanti dia akan tulis lagi sekali di belakang. Okey, selepas penutup, selepas kesimpulan, selepas rumusan, dia akan buat, okey, contohnya kita tunjuk yang last kali, page yang last. Okey, selepas kesimpulan, okey, dia tulis lagi sekali rujukan. Okey, sumber rujukan ditulis yang lengkap tadi. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi bagi cikgu buat apa nak ulang banyak-banyak kali kan? Tu baik tulis terus di bahagian hadapan. Senang. Okey, tulis terus di bahagian hadapan sini. Okey, dengan lengkap. Nanti dekat laporan just essay saja. Daripada pengenalan sampai kepada kesimpulan. Okey, itu cara penulisan. Okey, lepas dapat semua maklumat semua, barulah kita menghasilkan laporan bermula dengan pengenalan. Okey, lepas tu objektif yang pertama, contoh objektif dia faktor tadi, faktor. Kemudian dibuat karangan dia lebih kurang setengah muka surat. Okey. Lepas tu dia buat yang ketiga, objektif dia yang kedua lah. Okey, objektif dia yang kedua. Lepas tu objektif dia yang ketiga. Ni kesan. Dia banyak-banyak lah, sikit-sikit lah. Lepas tu kesimpulan. Okey. Siap, 5 helai sahaja. Simple tak perlu panjang-panjang. Cikgu tak nak panjang-panjang. Direct to the point. Kepada isi apa penting yang awak nak masukkan, jadikan dia ayat essay dengan ayat yang tersusun, cukup. Okey, untuk diambil markah
bagi kajian kes ataupun tugasan sejarah tingkatan 3. Okay, simple je. Sebab awak baru di tingkatan 3. Kalau awak di peringkat college ke nanti, barulah dia melibatkan 20 helai kena buat. Okay, ini setakat kajian kes dalam kelas cukup 5 helai sahaja. Okay, yang objektif kajian tu penyataan masalah, persoalan kajian tak boleh buat di rumah, mesti buat di sekolah. Yep. Okay, penulisan dia tu boleh, awak dah boleh, sebenarnya awak dah boleh rancang kat rumah, dah boleh tulis-tulis secara kasarnya kat rumah. Nanti kat sekolah datang tulis semula, okay, bawa semua-semua bahan-bahan yang awak ada tu. Okay, boleh tulis di sekolah. Okay, satu masa kita ambil untuk tulis benda tu je. Okay, simple je benda tu. Bahagian tu tak ada masalah. Yang penting nanti nak tulis esei tu. Jadi tips cikgu untuk penulisan laporan bermula dengan pengenalan sampai kesimpulan. Okay, jangan datang contohnya hari cikgu tetapkan esok cikgu beritahu okay, contoh hari Khamis nanti kita nak buat pengenalan. Okay, kita nak buat pengenalan dengan objektif yang pertama, nak tulis esei, nak tulis laporan. So jangan pada hari Khamis tu baru nak cari maklumat. Kalau datang masa tu baru nak fikir nak tulis apa, dia tak akan sempat. So masanya cuma minimum satu masa dengan 2 masa je. Dan cikgu perlu habiskan menulis laporan ni untuk 6 masa sejarah sahaja. Okay, so cikgu akan susun lah. Contoh kalau 1 masa mungkin kita buat pengenalan. 2 masa mungkin akan 2 objektif yang pertama dengan objektif yang kedua. Nanti yang 3 masa lagi pun macam tu sampai siap kepada kesimpulan. Okay, so cara dia, contoh hari Khamis tu nak buat pengenalan dengan objektif yang pertama. Okay, nak tulis esei. So sebelum hari Khamis, awak dah prepare dah kat rumah. Okay, hari Khamis nanti aku nak tulis apa. Buat poin-poin dia kat rumah. Ataupun awak dah tulis esei siap kat rumah, tapi jangan bawa. Okay, jangan bawa esei tu. Okay, esei tu awak simpan di rumah, balik sekolah tulis semula apa yang telah awak tulis kat rumah tu. Dia lagi cepat. Ini awak dah ada latihan di rumah. Ataupun awak ada bahan-bahan banyak kan. Yang bahan-bahan tu semua yang awak dapat daripada internet semua tu boleh bawa. Okay, awak dah boleh highlight awal-awal lah. Okay, ni isi aku nak masukkan nanti. Highlight semua. Contoh-contoh sikit awak punya sumber rujukan tu. Okay, nanti kat sekolah tulis semula. Okay, daripada apa yang awak dah gariskan, apa yang awak dah highlightkan tu, tulis semula dalam bentuk esei. Okay, so jangan baru nak fikir nak tulis apa. Memang nanti tak akan sempat. Itu yang biasa berlaku. Okay, maksudnya jangan last minute. Kena ada perancangan. Okay, esok aku nak tulis ini. So apa yang aku nak tulis? So dah prepare dah apa yang nak tulis. Itu akan menjadikan awak tak tension. Okay, awak pun tak akan tension lah. Nanti awak sendiri akan tension. Orang lain semua dah siap, awak baru nak fikir. Awak akan rasa lah, tak siap lah aku, tak siap. So nak mengelakkan itu, buat perancangan awal. Boleh bincang sama-sama kawan nak tulis apa, tapi nanti nak tulis ayat sendiri. Tak ada masalah nak bincang, nak cari isi tu, tak ada masalah nak bincang di rumah. Nak bincang dengan mak pun boleh, nak bincang dengan ayah pun boleh, dengan kakak ke, dengan abang boleh. Tapi jangan yang dah siap tulis tu awak bawa kat sekolah. Itu yang salah. Bila itu berlaku, awak dikira sebagai menyeleweng. Maknanya awak dah melakukan penipuan lah. Bukan cikgu ni. Sebab bila awak buat kat rumah, okay, mungkin awak tu buat tu bersama dengan kawan ke, bersama dengan abang ke. Jadi bukan hasil kerja awak yang tulen. Boleh diragui walaupun awak buat sendiri. Tapi bila awak buat kat rumah, cikgu boleh ragui. So sebab itulah cikgu suruh buat di sekolah. Memang confirm itu hasil kerja awak. Yang awak dah pernah tulis di rumah bersama dengan abang awak boleh hafal benda tu, tulis balik kat sekolah. Yang tulis kat sekolah itu dah hasil kerja awak. Okay, yang cikgu terima. Okay, itu maksud cikgu. Boleh faham? Kajian yang sebelum ini juga. Kajian macam mana tu? Lau Yuzen. Objektif kajian penyataan masalah tu, okay, awak dah tulis kan. Nanti datang sekolah salin balik je. Okay, tulis semula je apa penyataan masalah, apa objektif yang dah awak dah tetapkan tu. Yang awak tulis sebelum ni itu sebagai apa yang awak nak buat lah.
Okay, apa yang awak buat, awak dah ada. Okay, awak baca. Okay, ni aku nak tulis. Datang sekolah nanti tulis balik. Okay. Macam tu. Itu simple je. Juga tak boleh bawa yang dah siap. Untuk objektif penyataan tu boleh lah cikgu benarkan lah. Objektif, penyataan masalah, kaedah tu boleh bawa lah. Okay, sebab itu memang awak dah tulis kan. Nanti yang start daripada pengenalan tu sampai pada kesimpulan, itu tak boleh bawa. Okay. Okay, tak boleh bawa yang dah siap Boleh bawa bahan-bahan yang mentah sahaja. Okay, yang dah siap tinggal di rumah. Tapi yang mentah boleh bawa. Okay, yang awak dah conteng-conteng tu boleh bawa. Faham Ada apa-apa nak tanya kaitan dengan okay, so mulai akhir ini dah boleh rancang lah untuk buat kaedah kajian, kaedah apa yang awak ada. So untuk buat kaedah tu cari bahan dulu. Dia senang untuk buat kaedah cari bahan dulu. Kalau bahan tu awak dapat dari internet, so kaedah internet. Kalau awak dapat daripada buku, kaedah pustakaan, kaedah analisis buku. Boleh buat rangka laporan di rumah dan bawa ke sekolah. Rangka laporan rangka. Boleh buat secara kasar boleh buat. Boleh. Yang rangka boleh bawa. Contoh buat rangka lah bentuk jadual kan. Boleh. Yang bukan karangan boleh bawa ke sekolah. Yang awak rangka. Contoh buat rangka buat dalam bentuk peta minda. Boleh bawa. Tapi tulis ST-nya di sekolah. Ada pelajar dia buat rangka boleh. Ada pelajar dia cuma highlightkan saja dalam dia punya bahan pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi jangan bawa karangan yang dah siap. Sebab nanti kertas awak, ni cara cikgu kertas awak nanti test pad sekolah mesti test pad sekolah. Test pad yang berlogokan sekolah. Bawa nanti sekolah, sebelum awak start tulis, datang depan ambil cop dari cikgu. Cikgu akan cop. Cop seorang-seorang. Cop, yang kata di cop tu bawa awak tulis awak punya laporan. So siapa tulis yang kertas yang tak dicop, cikgu akan anggap dia menyeleweng. Maknanya dia bukan buat dalam kelas ataupun dia ada something lah yang dibuat di belakang cikgu. So mesti kertas tu dicop. Cop pula bukan cop 10 helai sekaligus, satu persatu. Habis satu helai dah penuh, dia nak tulis yang helai yang kedua, datang balik depan, cop dulu baru tulis helai yang kedua. Ini semua cara cikgu untuk mengelakkan berlakunya penyelewengan. Jadi elakkan penyelewengan. Jangan peningkan kepala, tulis sendiri ikut kemampuan awak, ikut cara awak. Awak akan selamat. Boleh faham? Boleh faham semua? Naik sekolah nanti terus mula buat ke? Mungkin cikgu akan ambil take time untuk susun jadual, mungkin minggu yang kedua lah. Minggu ni mungkin tak lah. Minggu ni hari Rabu kan kita ada 2 hari je. Cikgu akan tengok masa yang sesuai, nanti cikgu akan bagi tahu dulu. Kita akan mula untuk membuat kajian, so barulah kita akan start. Bukan terus masuk sekolah je, hari ni nak buat laporan, tak. Cikgu akan bagi take time. Contoh kalau cikgu masuk atau hari Senin, bukan hari Senin tu terus buat, mungkin cikgu akan start hari Khamis, kalau jadual kita ada hari Khamis. So awak ada 2 hari untuk prepare apa yang patut. Cikgu cakap lah, hari Khamis ni satu masa sahaja. So satu masa kita akan buat bahagian yang pertama dengan pengenalan contohnya, ataupun bahagian yang pertama sahaja daripada tajuk, kajian literature, objektif kajian, kaedah kajian, sumber rujukan. Itu untuk satu masa. Itu hantar hantar. Siap tak siap kena hantar. Hantar bersama dengan file file pocket yang cikgu suruh beli tu, masukkan dalam file tu hantar pada cikgu akan pegang. Next kelas cikgu akan bawa file tu dalam kelas, ambil balik file tu, sambung. Contohnya 2 masa lepas tu cikgu akan cakap, untuk 2 masa kita akan buat pengenalan, objektif pertama, objektif kedua. So awak kena siapkan, awak kena rancang lah untuk siapkan dalam tempoh 2 masa yang tu. Minggu ni tak buat apa-apa. Minggu ni mungkin kita akan awak bawa yang awak dah cari semua, kita akan bincang pula. Ni betul ke salah, boleh terima tak terima, kita akan bincang dalam kelas. Untuk minggu ni. Untuk minggu ni. Untuk minggu depan tengoklah kalau semua dah selesai, semua dah okey, dah ready untuk tulis laporan, barulah kita akan tulis. Kita akan start dalam 6 masa PDP. Itu juga akan setkan kemudian tarikh-tarikh dia. Lepas dah siap laporan, juga akan set pula tarikh untuk buat pembentangan.
Siapa hari ni siapa sampai siap semua. Okay. Welcome Husnia. Nak habis kelas baru sampai. Okay, ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan kajian literature, kaedah kajian dengan sumber rujukan? Okay, so boleh mula buat buat yang terbaik lah. Okay, baik. Boleh bincang ada yang beritahu cikgu buat secara kumpulan. Boleh, tak ada masalah. Okay, awak nak buat dengan kumpulan kelas-kelas lain. Tapi kelas lain tak tahu dia dah start belum. Ni kelas cikgu je tau. Dia atas dia ikut cikgu yang tu. Cikgu akan start dulu sebab tahun ni tak ada PT3. Sebabnya dia selaras. Semua tingkatan selaras. Tapi disebabkan PT3 dah dibatalkan, pelaksanaan kerja tugasan PT3 ni pun tak dinyatakan kena siapkan bila-bila. Jadi cikgu buat ikut kelas cikgu lah. Cikgu akan anggap dia sebagai kajian kes sahaja untuk cikgu masukkan ke dalam markah PBD, pentaksiran bilik darjah. Okay, cikgu nak bagi awak TP berapa. So untuk ini kelas lain nak join sekali pun nak join cari maklumat, nanti bila cikgu dia dah terangkan dia baru nak buat, tak ada masalah, boleh juga. Okay, boleh juga. Cuma nasihat cikgu jangan tengok ataupun kawan dah tulis karangan, jangan tengok karangan kawan tu, nanti dia akan kebarangkalian nak sama tu akan ada. Okay, bila awak dah tengok yang contoh kawan awak tulis. So cari maklumat saja, tulis ayat sendiri. Itu lebih bagus. Sudah habis tanya. Okay, sudah habis tanya, boleh laksanakan. Boleh buat. Tak faham, boleh mesej cikgu secara personal. Cikgu akan cuba bantulah bimbing awak. Okay, cikgu bimbing bukan bagi jawapan. Cikgu bimbing macam mana awak nak buat. Okay, supaya awak faham. Okay. Husnia boleh faham? Husnia boleh bawa masuk tadi? Tak faham nanti boleh tanya cikgu balik. Okay, hari ni kita bincang 3 perkara. Kajian literature, kaedah dengan sumber rujukan. Okay, dengan harapan penyataan masalah dengan objektif awak dah ada. Okay, awak dah boleh siapkan dan boleh start untuk cari sumber rujukan. Okay, lagi banyak lagi bagus. Okay, tunjukkan kesungguhan untuk melaksanakan kajian. Okay, itu fungsi kita buat. Kita nak mengkaji. Awak anggap awak seorang pengkaji sejarah. Awak nak kaji tentang tokoh. So anggap awak ni seorang student college yang nak buat satu kajian, okay, satu thesis, walaupun 5 muka surat je, tak apa, tapi kita nak menunjukkan kesungguhan kita melaksanakan tu sampai kita puas hati, kita daripada persoalan tu sehingga kita dapat jawapan. Itu sebenarnya objektif kita buat kajian. Okay, awak ada persoalan awak dan awak nak selesaikan persoalan awak itu, itu adalah kajian. Okay, kita bina soalan, kita mencari jawapan sendiri. Okay, itu adalah dinamakan kajian. Okay, itu saja. Okay, ada apa-apa? Last? Nak tanya apa-apa? Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita habis hawa sikit lah. Okay, jadi good luck. Boleh teruskan untuk melaksanakan kajian sejarah ataupun tugasan sejarah tingkatan 3. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.